Okey, kita boleh mulakan surah Asy-Syu'ara. Mulai ayat 207. Ma agna, tiada berguna. Anhum, dari mereka. Ma, apa yang. Kanu, adalah mereka. Yutamatta'un, mereka diberi kesenangan. Wama, dan tiada. Ahlakna, telah kami binasakan. Min qaryatin, daripada satu negeri. Illa, melainkan. Laha, baginya. Munzirun, orang-orang yang diberi peringatan. Orang-orang yang diberi peringatan. Zikra, peringatan. Wama, dan tiada. Kunna, adalah kami. Zalimin, yang berlaku zalim. Zalimin ini bentuk jamak, tapi tidak diterjemahkan jamak. Sebab kami di situ Allah. Jadi kita tak boleh terjemahkan orang-orang yang zalim. Sebab kunna tu adalah kami tu Allah. Jadi zalimin tak boleh terjemah jamak. Sambung. Wama, dan tiada. Tanazzalat, telah membawa turun ia. Telah membawa turun ia. Bihi, dengannya. Asyayatin, oleh syaitan-syaitan. Wama, dan tiada. Yambagi, ia patut. Laha, baginya. Wama, dan tiada. Yastati'un, mereka berupaya. Baik, semak semula. Ma agna anhum ma kanu yumatta'un. Ayat yang 207 tadi, ulang balik. Tiada berguna dari mereka apa yang adalah mereka diberi kesenangan. Maksudnya, meskipun mereka diberi kesenangan tahun demi tahun, orang-orang kafir Makkah, mereka tidak juga mau mendengar peringatan daripada Rasul. Jadi tidak ada artinya apa yang diberi kesenangan buat mereka, melainkan
menambahkan mereka kufur. Wa ma ahlakna min qaryatin, dan tiada telah kami binasakan daripada satu negeri, illa melainkan laha munzirun, baginya orang-orang yang memberi kabar ancam. Maksudnya, Allah tidak akan binasakan satu negeri, melainkan Allah dah turunkan pengancam-pengancam, iaitu rasul-rasul yang memberi ancaman atau peringatan tentang bahaya kekufuran. Jadi Allah tidak binasakan. Mekah yang mereka pertahankan, akhirnya Allah binasakan mereka. Dan mereka tidak punya kuasa lagi di Mekah. Itu maksudnya. Begitu juga umat-umat yang terdahulu yang didatangi oleh rasul-rasul, tapi mereka kufuri rasul-rasul itu. Apa jadi dengan negara mereka? Allah hancurkan, Allah binasakan mereka. Zikra, peringatan. Maksudnya, ini adalah satu peringatan. Wa ma kunna zalimin, dan tiada adalah kami yang berlaku zalim. Allah tidak berlaku zalim. Kalau seandainya tidak ada kesalahan, Allah tidak akan hukum. Kalau orang yang tidak bersalah, Allah hukum. Sudah tentu Allah berlaku zalim. Tapi Allah sudah turunkan Rasul untuk memberitahu, memberi peringatan kepada mereka. Tapi mereka mengkufuri Rasul-Rasul itu, walaupun Rasul itu membawa berbagai-bagai kebenaran, berbagai-bagai hujah ataupun bukti. Mereka tidak memperdulikan hal itu. Mereka terus kufur. Jadi Allah binasakan mereka. Adakah Allah itu berlaku zalim? Sudah tentu jawabnya tidak. Wa ma tanazzalat bihi syayatin, dan tiada telah membawa turun ia akan dengannya oleh syaitan-syaitan. Maksudnya Quran ini bukan syaitan yang turunkan. Semana menolak. Ini ayat ini menolak kata-kata orang musyrikin. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam katanya belajar, mendapat daripada orang lain. Jadi tuduhan-tuduhan itu adalah tuduhan yang tidak ada nas, bukti. Allah kata Quran ini tak ada siapa yang turunkan, syaitan pun tak menurunkan. Wa ma yambaghi lahum wa ma yastati'un, dan tiada ia patut atau ia layak bagi mereka dan tiada mereka berupaya. Syaitan itu tidak patut dan tak layak untuk menurunkan, dan mereka juga tidak berupaya untuk membawa Quran ini. Mereka nak sampai saja di tepi langit, taik bintang dah panah dia, bintang-bintang dah lempar mereka. Mana nak dapat? Mereka takkan berupaya. Baik, sama lagi, innahum. Inna di sini kita terjemahkan bahawasanya, sebab depan ada lam. Lam makzulun tu ada lam tu. Jadi inna terjemah bahawasanya. Innahum, bahawasanya mereka, anis sam'i, dari mendengar, la makzulun, sungguh orang-orang yang dijauhkan. Sungguh orang-orang yang dijauhkan. Fala tad'u, maka jangan engkau seru, ma'allah, bersama Allah, ilahan akhar, Tuhan yang lain. Fatakuna, maka engkau jadi minal mu'azzabin, daripada orang-orang yang diazab. Bentuk mu'azzabin ni, tengok kalau di atas sabdu tu mu'azzah,
Itu maknanya dia isim maf'ul. Sebab itu orang-orang yang diazab. Ini isim maf'ul lebih daripada 3 huruf. Untuk 4 huruf, dia bentuknya macam ni. Tapi kalau isim fa'ilnya, dia tukar baris saja. Mu'azzi. Mu'azzibin. Kalau mu'azzibin, orang-orang yang mengazab. Tak ada di. Mengazab. Macam ni, mu'azzah. Ni orang-orang yang diazab. Ya? Sama dengan ayat yang kita tengok pada ayat 208 tadi. Munzirun. Munzirun. Itu orang-orang yang orang-orang yang mengancam. Kalau orang-orang yang diberi ancam, dia bunyi atas. Munzah. Munzarun. Itu dikatakan sebagai isim maf'ul. Baik, saya masuk mula. Innahum anis sam'i la ma'zulun. Bahawasanya mereka dari mendengar sungguh orang-orang yang dijauhkan. Maknanya mereka tidak akan dapat mendengar. Mendengarkan kalam malaikat yang berbicara. Melainkan mereka dijauhkan sebab lemparan-lemparan taib bintang. Itu mana syaitan ni syaitan jin. Syaitan manusia tak boleh sampai ke sana. Manusia pun syaitan juga ada syaitan. Tapi tak sampai ke pintu langit. Syaitan jin ni dia boleh terbang sampai pintu langit. Tapi nak mencari, nak mendengar malaikat berbicara tentang takdir dan sebagainya memang jauh lah. Sebabnya apa? Taib bintang ini sentiasa melempar mereka. Lalu saja, macam sensor, ada sensor. Lampu sensor kan lalu hidup lampu tu. Macam itulah taib bintang tu. Ada yang lalu ditembak. Itu maknanya susah mereka nak dapat dengar. Fala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Maka jangan engkau seru bersama Allah akan Tuhan yang lain. Fatakuna minal mu'azzabin. Maka engkau jadi daripada orang-orang yang diazab. Kedatangan Rasul mengajak kepada mentauhidkan Allah, mengesakan Allah. Mereka musyrikin tetap juga nak mempertahankan bahawa Allah itu ada sekutu, Allah ada anak. Ingatlah, jangan kau seru bersama Allah ada Tuhan lain, yang kau akan terazab. Wa anzir, sambung ayat yang ke 214. Wa anzir, dan beri ancamlah oleh engkau. Kalau kita jumpa fi'il amar anzir macam ni, ini maknanya fi'il amar berasal daripada 4 huruf. Sebab kalau 3 huruf, dia tak boleh mula baris atas. Anzir macam ni tak boleh. Dia boleh inzir boleh. Tapi kalau 4 huruf, memang khas untuk 4 huruf. Kalau fi'il amarnya mula baris atas. Itu untuk 4 huruf. Khas untuk 4 huruf. Sebab itu anzir ni, dia berasal bukan 3 huruf, berasal 4 huruf. Dan beri ancamlah oleh engkau asyirataka, akan keluarga engkau. Al-akrobin, orang-orang yang paling dekat. Wahfid, dan rendahkanlah oleh engkau. Janahaka, akan sayap engkau. Liman, bagi orang yang ittaba'aka, telah mengikut ia akan engkau. Telah mengikut ia akan engkau. Minal mu'minin, daripada orang-orang yang beriman. Fa'in, maka jika
asaukah telah mendurhakai mereka akan engkau. Telah mendurhakai mereka akan engkau. Fakul, maka katakanlah oleh engkau, ini sesungguhnya aku, bariun yang berlepas diri, mimma daripada apa yang, tak malun kamu kerjakan. Baik, saya mak semula. Ayat 214. Wanzir ashiratakal akrabin, dan beri ancamlah oleh engkau akan keluarga engkau, orang-orang yang paling hampir. Inilah Nabi SAW pernah mengumpulkan keluarganya, Bani Hashim dan Bani Muttalib. Dan mula-mula Nabi bersembunyi-sembunyi. Kemudian Nabi berterang-terang. Dikumpulkanlah dua keluarga ini, Bani Hashim dan Bani Muttalib, mengikut hadis Muslim. Jadi pada masa itu Nabi menerangkan bahawa sebalik kehidupan dunia ini ada kehidupan yang abadi, yaitu akhirat, dan ada azab yang amat pedih. Lalu Abu Lahab bangun. Wahai Muhammad, ini ke yang kau nak kumpulkan kami? Janganlah kau nak berbohong. Jadi pak saudaranya. Jadi pak saudara dia ni, termasuklah Abu Jahal, menentang keras. Menentang keras Nabi SAW. Jadi sampailah lepas itu sampai dikatakan, kalau aku nampak engkau sujud depan Kaabah, aku akan pijak kepalamu. Sampai macam tu kerasnya pak saudara mereka menentang. Inilah turun ayat ni, yang Nabi terus berterang-terangan. Wahfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin, dan rendahkanlah oleh engkau akan sayap engkau. Rendahkan sayap ni, kalau kita ni berbudi bahasa, berlemah lembut, itu makna kita rendahkan sayap. Bahasa kita apa? Rendahkan diri. Rendahkan diri. Bahasa Quran dia kata, rendahkanlah akan sayap engkau. Kalau kita, kita hendaklah rendah diri, hormat, macam itulah. Limanita ba'aka, bagi orang yang telah mengikut ia akan engkau, minal mu'minin, daripada orang-orang yang beriman. Mana Nabi, dia tetap sentiasa merendah diri kepada orang-orang yang mengikut Nabi, daripada kalangan orang-orang yang beriman. Kalau mereka yang menentang, tetap Nabi kasar. Apa ayat tu? Asyidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum. Asyidda'u 'alal kufari, Nabi berlaku keras terhadap orang-orang kafir, tapi ruhama, berkasih sayang kepada orang-orang yang beriman. Wa in asauka, dan jika telah mendurhakai mereka akan kau, fakul, maka katakanlah oleh engkau, inni bari'um mimma ta'malun, sesungguhnya aku yang berlepas diri daripada apa yang kamu kerjakan. Maknanya kepada mereka yang tidak mau mengikuti jalan Rasul ini, terpulanglah. Aku berlepas diri, aku dah sampaikan risalah Allah ini. Kamu tak nak mengikut, bukan itu urusanku. Jawablah di depan Allah. Sama lagi, wa tawakkal, dan bertawakallah oleh engkau.
Alal aziz, atas Tuhan yang maha gagah. Ar-Rahim, lagi maha penyayang. Allazi, Tuhan yang yaroka, ia melihat akan engkau. Hina, ketika takumu, engkau berdiri dalam rakaat solat. Wa taqallubaka, dan berbalik-balik engkau. Fis sajidin, dalam sujud. Innahu, sesungguhnya dia, huwa, dia, dialah, ya tambahlah. Kalau dua kali domir tu, yang kedua tambahlah sebagai takkid, penguat. Sesungguhnya dialah As-Sami, yang maha mendengar, Al-Alim, lagi maha mengetahui. Semak semula. Wa tawakkal, dan bertawakallah oleh engkau, Al-Azizir Rahim, atas Tuhan yang maha gagah lagi maha penyayang. Ya, sebenarnya kerja-kerja kita ni, kita kena banyak tawakal dengan Allah. Ya. Sebab kita tak tahu ya apa yang akan berlaku. Ya, sebab itu ya kita kena berserah. Tawakal ni kita berserah. Ya, berserah kepada Allah. Ya. Sebab Tuhan ni bersifat aziz, bersifat gagah, tak ada siapa boleh kalahkan Allah. Ya, bersifat rahim, penyayang, ya, kepada mereka yang mentaatinya. Allah cukup sayang. Sebab itu ya, kalimah tawakal ini ya penting kita lafazkan ya tiap-tiap hari. Ya. Bukan ya sekali-sekali, tapi tiap hari kita lafazkan. Ya. Baik kita berjalan, ya. Kita buat sesuatu, keluar rumah, semua kalimah tawakal perlu disebut. Ya, bismillahirrahmanirrahim, Allah perlu disebut. Ya, itu mustahil. Baik. Allazi yaraka hina takum, Tuhan yang ia melihat akan engkau ketika engkau berdiri. Ya, berdiri sinilah berdiri solat. Ya, berdiri solat. Kenapa ayat ini disebutkan? Adakah orang-orang lain ya tak melihat Nabi solat? Ya, ada bila berjemaah orang-orang lain nampak Nabi solat. Tapi ketika dia sendirian, ya, ketika Nabi sendirian, waktu dini hari, Nabi bangun solat tahajud. Siapa yang dapat lihat? Tak ada siapa lihat. Ya, kadang isterinya pun tak dapat nak melihat. Kadang berdengkur. Ya. Dia solat ya, sendirian. Jadi, ya, siapa yang lihat? Itu dikatakan Allah katakan, Allah lihat ketika engkau berdiri solat. Ya, walaupun orang lain tidak melihat. Wa taqallubaka fis sajidin, dan berbalik-balik engkau dalam sujud. Mana berbalik-balik dalam sujud ni? Mana berulang kali sujud. Kan tetap satu rakaat tu kita berulang kali sujud. Itu makna gunakan bahasa taqallubaka, ya. Berbalik-balik engkau fis sajidin, pada dalam sujud. Ya. Mana berulang kali. Berulang kali. Ya, satu rakaat ada 2 sujud. Jadi berulang kali sujud. Berdiri sujud, berdiri sujud, ya. Berapa kali? Macam tu, itu maknanya berbalik-balik engkau. Innahu, sesungguhnya dia, huwa, dia iaitu Allah, dialah As-Sami, yang maha mendengar, Al-Alim, lagi maha mengetahui.
Itulah Allah SWT yang bersifat maha mendengar, maha mengetahui. Kalau dikatakan sifat maha tu adalah isim mubalaghah. Ya, artinya ya, jangan kita sangka Allah tak dengar nak kita nak berdoa ni, nak terpekik terlulung. Ya, nak berzikir pun nak kena kuat-kuat, satu rumah kena dengar. Ya. Kalau seorang zikir tu satu rumah kena dengar. Ya, tak macam tu. Sebab yang kita hadapi ialah Allah Ta'ala yang maha mendengar. Ya, bisikan kita pun didengar oleh Allah. Hati kita, niat hati kita pun didengar oleh Allah. Ya, kenapa perlu kita nak memekik-mekik berzikir? Ya. Biasanya kalau majlis tahlil ni, kalau kat kampung-kampung ni sampai rumah goyang lah. Kalau rumah kayu tu goyang. Kanan kiri, kanan kiri. Ya. Goyang rumah tu, ya. Dia punya kuat tu, ya. Satu kampung dengar, ya. Dah tak bunyi la ilaha illallah lagi, dia bunyi hu ha 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 hu ha. Dia punya hujung-hujung dia yang bunyi, ya. Jadi tak perlu. Dia tak perlu sampai macam tu. Sampai kadang ada yang naik syekh langsung tak sedar. Sampai kena ketuk pun ada. Imam dah habis lama dia asyik berzikir je. Kena ketuk. Baru sedar. Orang ingat, orang zikir ni orang waras. Ini sampai tak waras. Tak boleh lah macam tu. Innahu was-sami'ul alim. Ya. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ya. Okey. Kita hari ini nak cari perkataan-perkataan yang ringan-ringan dulu. Iaitu perkataan alim. Ya, perkataan alim. Kita cari dulu dalam kamus kita. Perkataan alim, ya. Boleh buka mic ni. Boleh buka mic. Yang nak cakap tu buka mic. Perkataan dia apa? Ain, lam, mim. Okey. Cari ain, lam, mim. Bab ain. Ya. Ain, dah jumpa ain, cari lam. Ya. Ba, kof, kaf, lam. Kena macam tu. Kena cari abjad dia. Ya. Ba, kof, kaf, lam. Okey, cuba kita cari muka surat 248. 248. Ya, kita dia daripada mula 247. Panjang dari 247. 247 tengah-tengah ya. Cari tengah-tengah betul. Sebelah kiri. Alimah. 247 alimah. Alimah ya'lamu ilman. Baru datangnya alim tadi. Ya, alim tu makna isim mubalaghah, ya. Baik, alimah ya'lamu ilman, telah mengetahui ia mengetahui pengetahuan. Kalau masdar pengetahuan. Baik, macam mana isim fa'il? Ingat lagi tak? Isim fa'il. Kalau alimah. Alimun. Ya, isim maf'ul. Ma'lumun. Ya. Lagi seorang tak buka mic. Buka mic seorang lagi. Biar meriah. Biar meriah sikit. Baik, ya. Jadi alimun isim maf'ulnya ma'lumun. Ma'lumun. Baik, makan zaman alat macam mana? Makan zaman alat. Isim makan. Tambah mim. Ma'lamun. 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 Isim alat, isim zaman pun sama. Makan zaman ma'lamun. Kalau isim alat, mi'lamun. 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 Ya. Ingatkan tiga tu, ma'lamun, ma'lamun, mi'lamun. Dua-dua atas, satu bawah. Ma'la, ma'la, ma'li. Ya. Ma'lamun, ma'lamun, mi'lamun.
Mi lamun. Ya. Itu maknanya kalau mak lamun pertama tempat mengetahui. Mak lamun kedua masa mengetahui. Ya, yang ketiga mi lamun itu makna alat mengetahui. Alat mengetahui. Ya. Makan tu makna tempat, ya, zaman, masa. Ya. Kemudian alat tu kita sebut alat lah, perkakas. Ya. Perkakas. Mi lamun. Ya. Baik, sebelah kanannya ada perkataan aliko. 247 tu sebelah kanannya. Aliko yang laku. Tengah-tengah juga. Tengah bergantung. Aliko yang laku ulukon. Jumpa tak? Kalau jumpa kita kalau kita nak jadikan isim fa'il macam mana? Aliko. Likon. Likon. Isim maf'ulnya maklukun. Makan zaman. Maklakun. Alat. Mi'lakun. Ya. Baik, mi'lakun. Okey, perkataan yang lain iaitu kata as-sami, ya, maha mendengar, as-sami. Cari perkataan sin mim ain. Sin mim ain mendengar. Buka sin mim ain cari. Fa qaf kaf lam mim. Fa qaf kaf lam mim. Kan? Sin mim. Sin mim, kemudian cari sin mim ain. Cuba tengok 149. 149 tengah-tengah kanan. Tapi bawah sikitlah. Tengah bawah sikit. Sami'a yasma'u sam'an. 149 ya. Sami'a yasma'u sam'an. Telah mendengar, ia mendengar pendengaran. Macam mana jadikan isim fa'il? Sami'un. Isim maf'ul? Masmu'un. Masmu'un. Makan zaman alat. Sebut 3. Buat 3-3. Sebut 3-3. Masma'un. Misma'un. Maknanya kalau masma'un tu pertama ialah tempat mendengar. Yang kedua dikatakan masa mendengar. Yang ketiga dikatakan alat mendengar. Ya. Okey, balik kepada sami'a lagi. Kalau kita nak tambah lagi iaitu isim tafdil dengan isim mubalaghah. Isim tafdil ajaknya tafa.yalam. Tafa.yalam. Tafa.yalam tafdil. Tafdil. Tafa.yalam tafdil. Kalau mubalaghah ejaannya mim ba alif, lam ghin ta marbutah. Lam ghin ta bulat. Lam ghin ta bulat, ta marbutah.
Tamar buta tu tak bulat lah. Tak simpul. Okey. Bunyinya mubalaghah. Sebut. Hmm. Baik, macam mana kita nak jadikan dia isim tabdil? Tengok fi'il madi. Tengok fi'il madi sami'a. Nak jadikan isim tabdil, letak alif di awal. Jadi bunyikan barikan atas, asma'u. Asma'u, alif sin mim. Alif sin mim ain, asma'u. Semua kalau nak jadikan isim tabdil, barikan atas tambah alif dan bariskan atas. Kalau nak buat isim tabdil. Jadi asma'u kita kena maknanya lebih mendengar. Itu nama tabdil. Maknakan lebih. Jadi lebih mendengar. Lebih mendengar. Ya. Asma'u. Kalau jumpa yang lain pun baris macam tu. Barisnya sama. Tambah alif, baris sama. Asma'u. Lebih mendengar. Baik, untuk nak jadikan isim mubalaghah, alif dia di tengah. Alif dia di tengah. Samma'un. Sin, mim, alif, ain. Sin, mim, alif. Sin, mim, alif, ain. Ain. Jadi bunyikan ma tu panjang ada alif ya. Sama ada sabdu. Sama. Samaun. Terlampau mendengar. Jadi mubalaghah ni makna tersangat, terlampau. Kalau Tuhan letak terjemah maha. Kalau Tuhan letak terjemah maha. Ya. Di sini kita boleh terjemah terlampau mendengar. Tersangat mendengar. Itu makna mubalaghah. Macam mana bunyinya? Samaun. Okey, kalau isim isim tabdil macam mana? Asma'u. Jangan matikan, Asma'u. Maknanya lebih mendengar. Kalau mubalaghah Sama'un. Sama'un. Okey. Cuba tengok sebelah kiri bawah. Sebelah kiri bawah. Baris yang ke-246. Baris yang ke-6. Sebelah kiri. Situ juga 149 sebelah kiri. Daripada bawah 246. Baris yang ke-6. Samina yasmanu simanan atau samanatan maknanya gemuk. Ya. Gemuk, banyak lemak. Ya. Ya. Baik. Maknanya kalau samina tu fi'il madi telah gemuk ialah. Macam itulah telah gemuk ia. Okey, kalau nak jadikan dia isim tabdil macam mana? Macam tadi juga, letak alif. Asmanu. Letak alif jadi awal. Asmanu. Maknanya apa? Lebih. Lebih gemuk. Ya. Kalau isim tabdil macam mana nak buat? Letak alif tengah. Sama nun. Ada alif. Sama nun. Ya, terlampau gemuk. Ya. Sama nun. Ya. Cuba tengok bawah dia ada perkataan samin. Saminun itu isim fa'il yang gemuk. Tahu? Bawah dia saminun kan? Ataupun saminun. Itu maknanya itu isim fa'il, ya. Saminun itu isim fa'il. Kalau isim maf'ul masmunun. Masmunun, ya. Itu kalau isim maf'ul, ya. Baik, kita lain perkataan biar pandai ya. Biar perkataan pula kita tengok muka surat
apa ni, 153. 153. Sebelah kiri atas sekali. Sebelah kiri atas sekali. Apa bunyinya? Sahama yashamu suhuman. Suhuman. Ya, sahama ni maknanya saham ya. Saham sebenarnya, ya. Saham. Mengalahkannya dalam undian. Dia punya bahasa dia, ya. Mana saham. Kalau lebih saham, macam mana? Tak lebih saham. Tabdil lah, isim tabdil lah. Buatlah isim tabdil. Baru belajar tadi tu. Ashamu. Ashamu, lebih saham. Terlampau banyak saham. Tambah alif tengah macam tadi. Sahamun. Ya. Sahamun. Sahamun. Ya. Saham. Terlampau banyak saham. Ya. Okey, tengok sebelah kanan. Sebelah kanannya 2, 4, 6, 7 daripada atas. 7 daripada atas. Sahira. Sahira yasharu sahron. Ya. Maknanya waktu sahur. Jaga malam. Jaga malam waktu sahur. Ya. Saharon tu waktu sahur. Sahur. Baik, kalau lebih sahur macam mana? Lebih jaga malam. Asharu. Tambah alif je, asharu. Kalau lebih kalau melampau isim tabdil saharun. 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 Ya. Baik. Kita tengok perkataan lain, iaitu bawah ya, sebelah bawah pula. Jumpa tak perkataan sahula, ke bawah kan? Cuba daripada sahira tadi ke bawah sampai jumpa sahula. Daripada sahira tu tengok ke bawah-bawah sampai jumpa sahula. Sahula yashulu. Kalau nak tengok yang ada bracket ya. Yang dalam bracket. Jangan tengok apa sangat yang dalam bracket. Sebab dalam bracket tu ada madhi, ada mudhari, ada masdar, ya. Jumpa tak sahula? Sahula yashulu suhulatan. Maknanya mudah. Ya. Dengan makna mudah. Baik. Kalau kita katakan lebih mudah. Isim tabdil sahula macam mana? Kenapa lambat sangat? Kenapa lambat sangat? Mana boleh baris akhirnya baris atas? Tak ada tanwin. Ashalu. Yang ada tanwin mubalaghah. Ya, ashalu. Ashalu. Baik, kalau terlampau mudah. Isim mubalaghah. Dia ada alif. Sahalun. Itu terlampau mudah. Ya. Pernah tak kita dengar perkataan ahlan wa sahlan?
Cuba tengok bawah dia. Baris yang keempat daripada bawah. Daripada bawah, baris yang keempat. Ahlan wa sahlan. Selamat apa? Selamat datang. Ya. Maknanya selamat datang. Ya. Ahlan wa sahlan. Daripada perkataan mudah. Ya, daripada perkataan ahlan. Ya. Yalah. Yalah sebabnya kita yang mengatakan selamat datang. Takkan dia kata selamat datang juga, ya. Ahlan je. Ahlan je lah. Ya. Maknanya ya, isim tabdil kita kena tambah alif di awal. Isim mubalaghah kita tambah alif di tengah. Di tengah tapi ada sabdu. Ya. Mesti nak ada sabdu lah. Itu barulah jadi dia mubalaghah. Dalam Quran ni ada banyak ya, tabdil ada, mubalaghah ada, ya. Jadi bila kita menterjemah tu, makna yang lebih-lebih tu, itu makna mubalaghah lah tu. Kalau makna lebih saja, itu maknanya tabdil. Waman azlamu. Waman azlamu, dan siapakah yang lebih zalim? Azlamu. Lebih zalim. Waman a'lamu, dan siapakah lebih mengetahui? A'lamu, lebih mengetahui. Ya. Fa'alun lima yurid. Fa'alun. Isim mubalaghah. Fa'alun lima yurid. Fa'alun tu isim mubalaghah, yang banyak memperbuat. Maknanya Allah Ta'ala yang banyak memperbuat atau yang maha memperbuat bagi apa yang ia kendaki. Ya. Baik, muka surat 146. 146. Latihan lagi 146. Tengah-tengah kiri. Bunyi dia salafa. Cari yang mana terdahulu. Salafa yasluku salapan. Yang bawah dia. Salapan bawahnya. Salapan. Yang dalam bracket ya, tengok dalam bracket. Salafa yasluku salapan. Jumpa tak? Okey, maknanya terdahulu. Macam kita sebut ulama salaf. Ulama terdahulu. Kadang orang kata ulama salaf. Ulama terdahulu. Okey, sekarang ni macam mana kalau nak kita katakan lebih dahulu? Lebih terdahulu. Salafa. Kenapa tak ingat-ingat lagi dah? Dah banyak contoh dah. Aslafu. Jadi aslapan lah, ya. Munafan lah, ya. Aslafu. Kalau isim mubalaghah terlampau terdahulu. Tambah alif tengah. Tambah alif tengah. Salapun. Tambah alif. Semua ada sabdu. Salapun. Mana yang terlampau terdahulu. Baik, kita tengok sebelah kanan. Cuba tengok bawah yang ada dalam bracket. Salito yaslatu salatotan. Panjang lidah, keras pasir berkata-kata. Daripada makna inilah datangnya perkataan sultan. Sebelah kanan. Sebelah kanan, bawah. Dalam bracket salito.
Tengok yang dalam bracket ya, dalam bracket. Salito yaslatu salatotan. Kalau kita nak jadikan isim tafdil, salito apa dia? Aslatu. Ringankan lidah, aslatu. Ah, ah, ini maknanya panjang lidah, keras lidah. Susah nak sebut. Aslatu. Kalau mubalaghah, salatun. Tun. Salatun. Ya. Hmm. Hmm. Salatun. Ya. Kemudian tengok bawah. Tanwin. Kalau mubalaghah ada tanwin. Kalau tabdil dhammah saja. Tengok bawah baris yang ketiga, perkataan sultan. Sultan. Baris ketiga daripada bawah. Sultanun jamaknya salatin, mana sultan raja penguasa. Jadi perkataan sultan ini berasal daripada salito. Ya. Salito tu keras, panjang lidah, keras, fasih berkata-kata, ya. Kemudian jadi perkataan sultan. Jadi sultan dah jadi makna penguasa atau sultan atau raja. Itulah perkataan ya salito. Ya. Okey. Satu lagi ya. Kita nak latih satu lagi perkataan ya untuk dijadikan sebagai apa? Isim tafdil dan mubalaghah. Okey. Muka surat 143. 143. Sebelah kanan bawah tengok ada yang dalam bracket. Sebelah kanan bawah ada dalam bracket sakoto yaskutu sukutan. Sukuton. Maknanya jatuh atau gugur. Ini selalu dalam Quran jumpa. Ya. Telah gugur amal-amal mereka. Jadi sekarang ni sakoto kalau nak jadikan lebih gugur. Isim tabdil. Askotu. Kalau mubalaghah? Kalau mubalaghah? Tambah alif tengah. Sakotun. 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 Ya, letak sabdu sakotun. Baik. Supaya dapat ujung pangkal tak lesap, ya. Cuba kita ambil pangkal dulu, lesap ke tak? Sakoto kalau isim fa'il macam mana? Kalau isim fa'il. Sakoto isim fa'il. Sakitun. Kitun. Isim maf'ul? Maskutun. Makan zaman alat. Alat? Miskotun. Miskotun. Alat? Alat pula. Ni tafdil? Tafdil? Askotu. Askotu. Mubalaghah? Sakotun. Sakotun. Ingat ya pelajaran hari ini penambahan isim tabdil dan mubalaghah. Jangan dapat pangkal ujung lesap, dapat ujung pangkal lesap. Ulang-ulang balik.
Ha, tak apa, masih boleh belajar lagi, alhamdulillah ya. Nah,